KPM. Selamat sejahtera. Ya, Encik. Ini Encik Lokman. Betul? Saya Encik Ahmad Awari bin Hashim dari SMK Metri Sungai Sepah Utara. Ya. Kami ingin menyampaikan penghargaan kepada Encik kerana anda adalah di antara klien kami yang mempunyai integriti yang tinggi. Okey, baik. Terima kasih. Boleh saya buka sekarang? Tidak boleh Encik, maaf. Anda mesti membuka sampul ni selepas ini. Okey, baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Salam sejahtera dan selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang pendidikan moral tingkatan 4 bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Ahmad Hawari Hasini. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Lukman, apa khabar? Saya sihat cikgu. Terima kasih kepada Cikgu Hawari yang sudi bersama dengan kita hari ini. Kita juga murid-murid bersama dengan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Aida Zainul Azizdin dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk Kedah. Apa khabar cikgu? Manis senyuman cikgu. Terima kasih kepada Cikgu Aida yang sudi bersama dengan kita. Saya juga, Cikgu Hawari, difahamkan bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke cikgu? Ya, betul. Bolehkah cikgu kenalkan mereka kepada kami? Silakan. Boleh, Hakim. Okey, bersama kita pada hari ini, dengan hari yang sungguh bahagia ini, Ya. kita bersama dengan 4 orang murid. Yang pertama, kita bersama dengan Chia. Hai Chia. Hai Chia. Yang kedua, kita bersama dengan Nivigan. Okey. Hai Nivigan. Kita juga bersama dengan Saktivel. Hai Saktivel. Dan kita juga berada bersama dengan Sristi. Mereka semua adalah pelajar-pelajar yang berada di tingkatan 4. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian yang sudi bersama dengan kita dan juga di anda yang berada di rumah sudi menonton pada hari ini. Okey cikgu, bolehkah saya buka sekarang sampul ini? Boleh Lukman, silakan. Baik, jom kita lihat apa yang ada di dalam sampul ini. Baik, kita lihat. Saya buka semua cikgu? Boleh. Okey. Silakan. Okey. Cikgu, apakah ini? Okey, kalau boleh saya tunjukkan di hadapan kamera. Ketulusan, keutuhan. Ya, betul. Murid-murid yang berada bersama dengan cikgu, dengan Abang Lukman pada hari ini, Baik. yang berada dalam talian, juga yang berada di rumah, bentuk ini dipanggil bentuk hati. Betul? Mengapakah dia warna putih? Betul cikgu, bukankah warna merah? Ya, kerana kita berada dalam satu topik yang berkaitan dengan integriti. Okey. Bila sebut integriti, kita juga akan berfikiran, perlakuan kita, pemikiran kita akan menuju kepada ketulusan dan keutuhan. Okey, baik. Itu yang pertama cikgu. Baik, kita lihat yang kedua sebelum saya letakkan di atas ini, iaitu kejujuran dan keikhlasan. Iya. Perkara yang kedua yang berkaitan dengan apa yang ingin kita belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan kejujuran dan keikhlasan. Baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, keteguhan. Ya, berkaitan dengan keteguhan dan nilai positif. Ya. Boleh Lokman bantu saya? Boleh? Letakkan di tempat yang sesuai. Okey, baik. Saya letakkan di sini. Okey, saya teruskan. Pada hari ini, pembelajaran kita akan berkaitan dengan perkara-perkara ini, iaitu berkaitan dengan integriti individu. Itulah sebabnya saya telah memilih Encik Lukman yang mempunyai kepribadian yang mempunyai penuh integriti untuk menerima perkara-perkara ini. Okey, terima kasih cikgu. Silakan. Okey, pembelajaran pada hari ini kita akan teruskan, iaitu
berkaitan dengan mantap integriti dan mantaplah jati diri. Maksud yang pertama yang berkaitan dengan integriti ialah yang berasal daripada bahasa Latin yang berkaitan dengan integer. Integer ini bermaksud perkara yang terkandung dalamnya ialah menyeluruh, kemudian sempurna, kemudian tulen serta maupun benda itu tidak berubah. Perkara ini tidak berubah. Maka perkara-perkara ini akhirnya akan melahirkan keamanan dan keharmonian. Seterusnya, Luqman dan murid-murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah, cikgu ingin jelaskan bahawa integriti individu ini ialah berkaitan dengan perkara-perkara yang berada di atas ini, iaitu berkaitan dengan sifat jati diri, kejujuran dan keikhlasan. Seterusnya adalah berkaitan dengan tulus dan kukuh, iaitu berkaitan dengan perlakuan dan pemikiran. Ketiga adalah berkaitan dengan hayati dan teguh, ciri dan nilai positif. Seterusnya, ingin cikgu jelaskan kepada anda semua, iaitu murid-murid yang berada dalam talian juga yang berada di rumah, tentang integriti sebenarnya mencerminkan peribadi seseorang individu. Anda sebagai murid, anda sebagai anggota masyarakat juga adalah mereka yang perlu mempunyai integriti individu. Kebolehpercayaan dan keyakinan diri terhadap agama mempengaruhi amalan integriti setiap individu, kerana semua agama dan kepercayaan menerapkan tentang integriti. Betul. Yang ketiga adalah perlakuan dan pemikiran yang bersih. Sebab itulah hati yang terpampang ini berwarna putih sebenarnya. Itulah mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Dan ingin saya tambah sedikit lagi kepada murid-murid yang berada dalam talian juga yang berada di rumah. Sebenarnya apa yang ingin cikgu minta ataupun anda capai pada hari ini ialah cikgu harap kamu akan mengetahui kepentingan dengan adanya integriti individu dan kesan atau implikasi sekiranya tidak mengamalkan integriti individu serta perasaan dari segi perlakuan dan pemikiran apabila kita mengamalkan hidup kita dengan penuh integriti. Dan integriti individu ini sebenarnya lahir kepada pegangan yang kukuh kepada nilai moral, etika dan peradaban sebenarnya. Itulah dia yang ingin saya capai kepada murid pada hari ini. Okey, baik. Jadi tak dapat tidak, kita semua kena berintegriti. Baik cikgu, kita nak berehat seketika boleh? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot menengah atas. KPM. Hari ini semua orang kena berintegriti, tak kira kita murid, tak kira kita sebagai seorang cikgu, semua orang kena berintegriti. Jadi persoalannya, apakah kepentingan kita kena berintegriti? Jom kita belajar dengan Cikgu Hawari kita. Okey cikgu, apakah kepentingannya? Okey Luqman, kepada murid-murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah, teruskan bersama cikgu dengan perkara yang berkaitan dengan kepentingan adanya integriti individu. Sebelum itu, cikgu ingin jelaskan bahawa sesebuah negara yang berada dengan keamanan dan keharmonian adalah dihuni oleh individu masyarakat yang mempunyai integriti. Sebab itulah integriti ini penting dalam kehidupan. Maka ingin cikgu jelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan kepentingan integriti individu. Yang pertama, modal insan. Apakah itu modal insan? Modal insan itu ialah berkaitan dengan merealisasikan dasar kerajaan. Kerajaan mewujudkan pelbagai perkara untuk mewujudkan sesuatu keadaan yang aman dan harmoni dengan dasar-dasar yang mereka lancarkan, dan kita perlulah mengikut dasar-dasar ini dengan penuh integriti. Kemudian kita perlulah menjaga nama baik kerajaan. Kita mestilah menjaga nama baik negara. Yang ketiga, iaitu berbakti kepada negara. Ketiga perkara ini akhirnya akan melahirkan masyarakat yang mempunyai modal insan yang baik dalam perlakuan kehidupan seharian. Yang kedua adalah berkaitan kepentingan ini ialah untuk membentuk imej diri. Okey, imej diri ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara berikut, iaitu untuk mendapatkan keyakinan orang lain. Bila mempunyai integriti diri, kita akan mendapat
dapat keyakinan dan kita boleh mempercayai orang lain untuk mengikut perkara baik yang kita laksanakan. Kemudian, kita juga dapat menjaga maruah diri dan reputasi diri kita daripada dipandang sinis oleh orang lain. Yang ketiga, kepentingannya ialah berkaitan dengan produktiviti. Kenapa produktiviti? Apabila kita menjadi seorang pekerja kepada sesebuah organisasi, sama ada penjawat awam ataupun swasta, kita mampu meningkatkan hasil kerja kerana kita mengikut integriti diri yang tinggi, Ya. di mana kita mematuhi masa kerja, hadir kerja, pulang kerja mengikut masa yang telah ditetapkan oleh etika syarikat. Kemudian kita menjaga kualiti hasil kerja. Kita yang mempunyai integriti, kita akan memastikan hasil kerja yang kita hasilkan benar-benar berkualiti dan boleh diniagakan untuk mempengaruhi kepada sesiapa yang ingin memiliki apa yang kita hasilkan. Ya. Kemudian kita dapat laksanakan dengan penuh dedikasi. Kita tidak akan mencari alasan apabila kita tidak mampu menyelesaikan tugasan. Sekiranya kita adalah manusia yang berintegriti, kita pasti dapat melaksanakan tugasan itu lebih daripada apa yang diharapkan oleh syarikat. Yang ketiga adalah berkaitan dengan apa itu? Yang ketiga ialah berkaitan dengan imej keluarga. Yang ini paling penting kerana dengan adanya integriti individu, kita akan disanjungi dan dihargai. Betul. Ingat, sekiranya tiada integriti, kita juga boleh dipulaukan orang. Tiada siapa pun ingin bersahabat dengan kita. Bahaya kan? Yang kedua, dapat menjaga nama baik keluarga. Sebagai individu yang berintegriti, bukan sahaja kita mampu menjaga reputasi diri, malahan kita mampu mengangkat martabat keluarga kita agar disanjungi dan dapat menjaga nama baik keluarga kita di mata orang lain. Kemudian, integriti individu juga mengangkat imej keluarga di mana keluarga ini mampu pula berbakti kepada masyarakat. Mereka mampu menjadi anggota sukarelawan contohnya dengan penuh integriti untuk memastikan bahawa negara yang kita diami ini dengan penuh keamanan dan keharmonian. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan kecekapan. Kecekapan, imej diri yang baik juga dengan integriti yang baik juga akan mampu menjadikan kualiti diri kita cekap, mahir dalam melakukan sesuatu tugasan, di mana kita juga akan menjadi orang yang menjadi pemangkin kepada pentadbiran yang sistematik. Kemudian, komunikasi akan menjadi berkesan dan beretika dalam setiap perlakuan juga pemikiran, idea yang kita berikan kepada orang lain. Seterusnya, yang keenam adalah kepada kepentingannya ialah untuk patuh dan amanah. Ini perkara yang saya rasa yang paling menjadi kunci utama. Kenapa pentingnya integriti individu ialah kerana kita ingin menyatakan bahawa kita jauhi salah guna kuasa. Kerana dengan integriti, kita tidak boleh wujudkan diskriminasi dalam meminta orang membantu kita ataupun memberikan keadilan kepada orang lain. Kerana di sini, sebagai orang yang patuh dan amanah, kita pasti mengaplikasikan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Kemudian anti rasuah. Orang yang mengamalkan integriti semestinya tidak akan menyalahgunakan kuasa untuk memberi atau menerima rasuah. Yang ketiga adalah keadilan dan kesaksamaan. Apabila kepatuhan itu ada dalam diri, amanah itu ada dalam diri, maka keadilan dan kesaksamaan akan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Maka itulah dia serba sedikit mengenai apa yang ingin saya sampaikan tentang kepentingan integriti individu. Saya telah pun berceloteh panjang untuk memberikan intipati yang berkaitan dengan kepentingan integriti individu. Tetapi adakah murid-murid kita yang berada dalam talian yang berada di rumah dapat mencapai apa yang ingin saya sampaikan? Ya, betul. Betul, Luqman? Betul. So kita teruskan dengan aktiviti pertama pada hari ini untuk mereka kongsikan pula pendapat mereka dengan apa yang telah saya sampaikan kepada mereka sebentar tadi. Boleh, Luqman? Boleh, cikgu, silakan. Tetapi untuk bahagian ini saya serahkan kepada Luqman untuk memilih sesiapa saja untuk membantu kita dalam bahagian ini. Silakan, Luqman. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh pilih murid-murid cikgu. Saya tukang tulis ganjaran cikgu. Okey, boleh, Luqman. Boleh, cikgu ya? Boleh. Okay. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey. Anda pilih, anda jawab. Tetapi di sini cikgu tekan, anda jawab. Boleh, Luqman? Boleh, cikgu. Silakan. Okey. Soalan yang pertama. Cikgu bacakan. Rawi seorang murid yang baik.
dan rajin di sekolah. Ya. Dia sentiasa membantu rakan-rakannya dalam pelajaran. Rakan baik Rawi iaitu Tira ingin meniru semasa pentaksiran. Rawi maklum bahawa Tira tidak hadir ke sekolah sejak kebelakangan ini disebabkan oleh masalah kesihatan. Dalam situasi ini, apakah tindakan yang patut diambil oleh Rawi? Berikan pandangan anda. Di sini, anda diberikan masa hanya 2 minit untuk menjawab persoalan ini. Saya pilih siapakah ingin menjawab. Kita pilih dulu, angkat tangan. Siapakah ingin menjawab bersama dengan cikgu? Silakan. Okey. Sila. Cikgu pilih siapa? Saya pilih Sristi. Silakan. Okey. Silakan. Baik cikgu, jawapannya ialah Ravi sepatutnya tidak boleh membantu Tira untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh itu, Tira semestinya mencuba sedaya upaya untuk menjawabkan persoalannya dengan amanah tanpa ada niat untuk meniru. Betul ke cikgu? Betul. Tetapi saya ingin tanya kepada Sristi. Sristi, boleh dengar cikgu? Boleh dengar cikgu? Boleh cikgu? Sristi, bukankah Tira itu kawan baik kepada Rawi? Kenapa tidak perlu membantunya? Sebab apa? Sebab Ravi perlu mengamalkan sikap integritinya. Dengan itu, jika dia memberikan peniruan pada kali pertama, ini akan menjadikan halangan untuk Tira untuk bercuba untuk menjawab dalam peperiksaan. Betul ke cikgu? Betul. Tahniah. Saya rasa jawapannya saya terima dan Okey. sangat munasabah. Maka kita berikan kepada Sristi 2 bintang. 2 bintang. Okey, tepukan untuk sahabat kita. Baik cikgu, seterusnya. Boleh? Terusnya. Untuk cadangan jawapan lah. Okey, Sristi, ini cadangan jawapan cikgu kepada murid-murid yang berada dalam talian, juga yang berada di rumah, ini cadangan jawapannya. Okey. Pada pandangan saya, Ravi tidak boleh membantu Tira untuk melakukan perbuatan meniru ketika pentafsiran. Meniru adalah perbuatan yang salah dan boleh dikenakan tindakan tata tertib oleh pihak sekolah. Ya. Tira pula mestilah mencuba sedaya upaya untuk menjawab persoalan dalam pentafsiran tanpa ada niat untuk meniru. Tidak kiralah yang membantu ataupun meminta bantuan itu sahabat baik kita, salah itu tetap salah. Maka tiada ruang untuk melakukan kesilapan. Betul. Boleh kita teruskan kepada Boleh soalan cikgu, kedua? silakan. Siapakah ingin menjawab soalan kedua? Okey. Soalan yang kedua. Sila angkat tangan. Okey, kita berikan kepada Chia. Okey, silakan Cia. Okey Chia, dengar dulu soalan cikgu bacakan. Bah Goli seorang yang amanah. Dia merupakan bendahari kelab keuangan di sekolahnya. Satu hari, adik Bah Goli terlibat dalam kemalangan. Keluarganya memerlukan wang untuk merawat adiknya itu dalam keadaan terdesak. Bah Goli telah menggunakan duit kelab. Pada penghujung bulan, Bah Goli memulakan semula wang tersebut. Patutkah tindakan Bah Goli ini? Berikan justifikasi anda, Cia. Silakan. Terima kasih kerana memilih saya. Pada pandangan saya, tindakan Bah Goli itu adalah tidak wajar. Kerana sebagai bendahari, Bah Goli mestilah mengamalkan sikap amanah dan menjalankan tanggungjawabnya sebagai bendahari dan tidak menggunakan wang kelab tanpa kebenaran dan persetujuan ahli jawatan kuasa tertinggi. Kerana sebagai bendahari, kita perlu mengamalkan sikap jujur dan mengamalkan sikap tanggungjawab terhadap jawatan yang diberikan. Terima kasih. Okey. Saya sangat bersetuju dengan jawapan Syah kerana jawapannya menyatakan bahawa perkara itu tetap salah. Ya. Maka dia perlu mengikut kepada etika kerja sebagai seorang bendahari. Kita berikan dia 2 bintang. 2 bintang juga kepada Cia. Okey, baik. Terima kasih Cia atas jawapan yang betul. Ini cadangan jawapan cikgu Syah. Pada pandangan saya, tindakan Bah Goli adalah tidak wajar. Sebagai bendahari, Bah Goli mestilah amanah dalam menjalankan tanggungjawabnya. Malahan, tindakan menggunakan wang kelab tanpa kebenaran dan persetujuan ahli jawatan kuasa tertinggi kelab adalah dianggap sebagai pecah amanah. Tidak kiralah apa yang berlaku kepada keluarga, sama ada kita, adik kita, saudara kita, orang yang paling rapat dengan kita, salah itu tetap salah. Betul. Kerana kita memegang amanah. Ya. Amanah itu bermakna etika, nilai moral. Kita tidak boleh menjadi orang yang pecah amanah. Ya. Okey, masa dengan itu saya rasa kita telah memilih orang. Mungkin yang kedua ni kita akan buat selepas ini. Okey. Seterusnya untuk soalan 3 ini cikgu akan
Soalannya berada di sini. Ada juga contoh jawapannya dekat sini yang boleh kita dapatkan kemudian. Baik. Okey, kemudian ingin cikgu jelaskan dekat sini bahawa pada bahagian ini cikgu rasa Chia dengan Seristi dan juga Niwigan, juga Syaktiwir dan juga murid-murid yang berada dalam talian juga yang berada di rumah telah pun mengetahui bahawa kepentingan integriti individu. Integriti individu ini sebenarnya adalah memerlukan seseorang memegang teguh kepada nilai moral yang tinggi. Tiada ruang untuk melakukan kesilapan. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Hawari dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh Cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot Menengah Atas. Didik TV KPM. Semua di antara kita kena berintegriti. Jadi apakah kesan jikalau setiap di antara kita tidak berintegriti? Jom kita tanyakan kepada Cikgu Hawari. Okey Cikgu, apakah kesan seseorang yang tidak berintegriti? Okey, soalan yang paling bagus. Saya belum menjawab persoalan ini. Anda nampak titisan peluh ini kerana soalan ini sebenarnya integriti ini satu topik yang sangat berat. Betul. Dan berat juga untuk kita aplikasikan dalam hidup. Tetapi kita mesti aplikasikan. Kita teruskan. Murid-murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah, teruskan bersama dengan cikgu dengan penuh integriti. Okey, cikgu ingin jelaskan kepada anda semua implikasi perbuatan yang tidak berintegriti. Yang pertama, apabila kita tidak berintegriti, sudah semestinya maruah diri kita akan tercemar. Orang tidak akan mempercayai kita lagi. Betul. Orang akan mungkin memulakan kita kerana kita tiadanya integriti. Contohnya, tidak hadir pada waktu yang telah ditetapkan ataupun mungkir janji. Itu semua berkaitan dengan integriti. Yang kedua adalah berkaitan dengan menjejaskan keyakinan dan kepercayaan orang lain. Bila menjejaskan keyakinan dan kepercayaan orang lain, maka kita tidak akan mempunyai kawan atau masyarakat ingin bersahabat dengan kita. Bahaya kan? Yang ketiga adalah berkaitan dengan mewujudkan sikap individualistik. Ini adalah kerana orang yang tidak berintegriti ini, mereka tidak mahu bermasyarakat. Mereka ingin hidup sendirian. Tidak boleh. Hidup mestilah saling memerlukan dan saling melengkapi. Itu integriti. Yang keempat adalah berkaitan dengan memalukan anggota keluarga. Bila seseorang yang tidak berintegriti, contohnya lah adanya ahli keluarga yang telah ditangkap kerana pecah amanah atau sebaliknya, maka ia akan memalukan anggota keluarga. Dan kita perlulah simpati atau empati kepada keadaan ibu bapa kita apabila anak yang melakukan perkara itu. Ingat ya, murid-murid yang berada dalam talian juga di rumah, apa sahaja yang kita melakukan sesuatu perkara yang tidak berintegriti, maka keluarga akan mendapat malu. Tolong jaga diri. Yang kelima adalah berkaitan dengan dipinggirkan oleh masyarakat. Yang ini, contohlah kalau adanya perayaan untuk meraihkan hari jadi, perkahwinan, kita tidak dijemput. Kerana orang tahu kita ni tiada berintegriti. Bila berkomunikasi, marahkan orang sesaja. Maka kita boleh dipulaukan orang dan kita boleh dikatakan tidak mahu ada orang bersahabat dengan kita. Bahaya perkara ini. Yang keenam adalah berkaitan menjejaskan keharmonian negara. Apabila semua warga negara, contohnya individu yang sebenarnya adalah anggota masyarakat tidak berintegriti, maka keharmonian keamanan negara tidak mungkin dicapai oleh kita. Luqman faham kan? Betul. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan perasaan amalkan integriti dalam kehidupan seharian. Pertama, sebenarnya perasaan kita apabila kita berintegriti, kita mematuhi sesuatu yang menjadi norma masyarakat, menjadi amalan dan kepercayaan agama masing-masing, maka mewujudkan suasana yang harmoni, iaitu gembira kerana kita bebas rasuah. Tiadanya orang yang memberi dan menerima rasuah. Kita berasa gembira. Kemudian hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian kita juga berasa seronok apabila orang lain percaya dan yakin dengan kita. Orang selalu mencari kita kerana kita punya integriti diri yang tinggi. Kemudian meningkatkan imej negara. Bayangkan kita walaupun berintegriti, menghadiri sesuatu majlis dengan menepati masa, mengantar tugasan dengan sebetul pada mengikut yang masa, kita meningkatkan imej negara sebenarnya. Orang lain melihat apa yang kita lakukan. Kita mestilah gembira kerana negara kita akan disanjungi dan dicontohi oleh negara lain.
Kemudian pelabur-pelabur pun yakin dengan negara kita kerana semua warga negara, anggota masyarakat sebenarnya mempunyai integriti yang tinggi. Ya. Seterusnya, keadilan terpelihara. Di sini kita gembira kerana tiadanya diskriminasi. Sekiranya kita menerima gaji dengan penuh integriti tanpa wujudnya diskriminasi contohnya. Kemudian masyarakat akan hidup harmoni, aman dan bahagia. Sebab keadilan itu terpelihara. Kemudian semestinya negara kita harmoni dan juga negara menjadi makmur. Yang keempat, melahirkan budaya kerja yang efisien. Di mana apabila kita mengambilkan integriti yang tinggi, maka perasaan kita akan gembira bekerja, akhirnya produktiviti kerja juga akan meningkat. Betul. Seterusnya menjadi contoh kepada orang lain. Contohnya sebagai seorang murid mampu menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru dengan dalam masa yang telah ditetapkan, maka guru akan menjadikan anda sebagai contoh kepada rakan-rakan yang lain. Seronok kan? Betul. Kemudian kita juga merasakan diri kita dihargai. Guru menghargai kita, ibu menghargai kita sebab kita ada integriti. Ibu kata pulang pukul 10, kita pulang lebih awal, ibu gembira. Betul. Kalau kita pulang lewat, ibu marah kita. Maka ini menunjukkan bahawa budaya kerja kita sebenarnya tiada efisien. Okey, seterusnya, cikgu telah jelaskan kepada anda semua tentang dua perkara. Yang pertama tadi tentang implikasi apabila tidak berintegriti, kemudian perasaan apabila kita berintegriti. Jelaskan, apabila kita melakukan sesuatu perkara, kita pasti merasa gembira dan bahagia. Seterusnya akan melahirkan sikap bersyukur. Bila kita bersyukur, dengan adanya integriti, kita tidak akan melihat membandingkan diri kita dengan orang lain, kerana kita bersyukur. Ya. Dengan melihat perbezaan, semestinya akan lahirnya ketidakpuashatian. Maka lahirlah individu yang tidak berintegriti kerana ingin melihat perbezaan apa yang orang yang dapat dan apa yang kita tidak dapat. Sebab itulah kita belajar topik ini, dan cikgu telah jelaskan implikasi dia dan seterusnya perasaan apabila kita mengamalkan integriti individu. Tetapi Luqman, cikgu pun telah ceritakan dua perkara yang penting. Betul. Betulkah murid-murid kita yang berada dalam talian, yang berada di rumah mendapat ataupun memperoleh apa yang ingin kita sampaikan pada hari ini? Ya. So, oleh itu kita teruskan dengan aktiviti integriti, di mana refleksi minda ini ialah berkaitan dengan soalan-soalan yang perlu mereka jawab seperti biasa. Okey, baik. Silakan cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Okey Luqman, di sini cikgu akan mulakan aktiviti ini dan semua murid berpeluang untuk menjawab soalan ini dan anda akan diberikan ganjaran. Ganjaran ini menunjukkan bahawa anda telah pun menguasai apa yang ingin cikgu capaikan pada hari ini. Boleh? Okey. Sila lambai tangan. Ada emoji tak pada anda hari ini? Sila angkat emoji anda. Adakah anda semua gembira pada hari ini? Wah, semua senyum cikgu. Saktiwil, emoji anda telah hilang. Ada. Okey. Okey, maksudnya mereka semua gembira. Okey. Ya. Kita teruskan. Boleh cikgu, silakan. Siapakah ingin menjawab soalan pertama cikgu pada hari ini untuk bahagian aktiviti ini? Siapa? Semua angkat tangan ni. Ya, betul. Menjadi masalah ni. Tetapi cikgu nak memilih Nivigan untuk menjawab soalan ini. Okey, silakan. Soalannya cikgu. Nivigan sudah bersedia? Ya, cikgu dah sedia. Kalau dah sedia, sila angkatkan emoji anda. Okey, good. Bagus. Kita teruskan. Nyatakan implikasi sekiranya tidak berintegriti dalam kehidupan seharian anda. Maksudnya, nyatakan implikasi sekiranya Nivigan sendiri tidak berintegriti dalam kehidupan seharian. Jelaskan. Silakan Nivigan. Baik cikgu, terima kasih. Sekiranya saya tidak berintegriti dalam kehidupan seharian, implikasinya dalam kehidupan saya ialah maruah diri saya akan tercemar dan juga orang lain akan hilang keyakinan ke atas saya. Oleh itu, orang lain tidak akan mempercayai apa-apa yang saya bercakap. Bagaimana cikgu dengan jawapannya? Saya nak tanya sedikitlah kepada Nivigan. Sedikit soalan kebat sedikit. Nivigan, adakah cinta itu memerlukan integriti? Sebenarnya saya rasa ya je, cinta juga memerlukan integriti kerana pasangan perlulah mempunyai kepercayaan terhadap satu sama lain. Okey, di luar batasan soalan itu tetapi Nivigan berjaya menjawab. Apa saja perkara sama ada cinta, perlakuan atau pemikiran, mestilah dengan integriti dan Nivigan telah berjaya menjawab soalan itu dengan baik. Kita berikan juga dia 2 bintang. 2 bintang. Okey, tahniah kepada kawan kita.
Saya berikan 2 bintang. Seterusnya, cikgu? Boleh? Ini cadangan jawapan cikgu yang mungkin boleh menjadi panduan kepada murid-murid yang berada dalam talian, juga yang berada di rumah, di mana cadangan jawapannya, implikasi tidak berintegriti dalam kehidupan seharian akan menyebabkan maruah diri saya akan tercemar. Sama dengan jawapan yang diberikan oleh Nivigan tadi, dan orang lain tidak akan mempercayai saya lagi. Mak, sama kan jawapannya? Ya. Bagus Nivigan. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Soalan kedua. Siapa nak jawab soalan kedua ni? Sila angkat tangan. Laju mereka angkat tangan. Saya rasa saya nak beri pilihan kepada Saktiwil lah. Okey, boleh? Cikgu? Boleh Saktiwil? Anda bersedia? Baik, sir. Terima kasih. Implikasi... Saktiwil, soalan tak keluar lagi. You nak pilih soalan mana ni? Saktiwil? Okey, Saktiwil excited kot. Sangat teruja kot. Yeah. Okey, ni soalan tadi ya Saktiwil. Jelaskan implikasi perbuatan tidak berintegriti kepada negara. Tadi kepada diri sendiri, kepada soalan Nivigan. Yang ini kepada negara. Boleh Saktiwil? Baik, sir. Terima kasih. Implikasi perbuatan yang tidak berintegriti kepada negara ialah imej negara akan tercemar. Selain itu, kehilangan kepercayaan pelabur asing. Ya. Bagaimana cikgu jawapannya? Jawapannya ringkas dan padat, walaupun dia telah pun cuba menjawab tanpa ada soalan. Ketika menjawab soalan perlu ada integriti ya Saktiwil, tetapi anda telah pun berikan jawapan yang betul dan tepat. Betul. Saya berikan 2 bintang kepada Saktiwil. Okey, tepukan untuk kawan kita. Tahniah. Ini Baik. cadangan jawapan saya ya. Sebelum itu, Luqman kena integriti memberikan bintang dahulu. Okey cikgu, baik. Terima kasih. Cadangan jawapan saya. Okey, perbuatan yang tidak berintegriti kepada negara akan menyebabkan nama baik negara tercemar. Malahan keadaan ini akan juga menyebabkan kehilangan kepercayaan kepada pelabur asing. Betul tak tidak? Okey, sebab apa? Kalau tak ada pelabur, bagaimana kita nak memajukan negara? Betul? Okey, seterusnya kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Siapa nak menjawab soalan ketiga ni? Sila angkat tangan. Okey cikgu. Saya rasa yang saya nampak mengangkat tangan terlebih dahulu ialah Sristi. Okey. Saya berikan peluang kepada Sristi untuk jawab soalan ini. Okey, soalannya Sristi, dengar dahulu. Pada pendapat anda, apakah kesan kepada murid sekiranya melakukan plagiarisme? Plagiarisme ni, kalau kita kata ayat yang sininomi ialah suka meniru. Jelaskan, silakan Sristi. Terima kasih cikgu. Murid yang terlibat dalam perbuatan plagiarisme akan dikenakan tindakan tata tertib dan nama mainnya dalam kalangan murid akan terjejas juga pada kalangan sekolah. Beliau menyatakan bahawa bila adanya unsur meniru atau plagiarisme ini, maka mereka akan dikenakan tindakan tata tertib, tindakan disiplin, dan pelajar tidak suka berkawan dengan mereka. Okey, jawapan dia kan? Bagaimana cikgu? Ya, betul. Saya terima jawapannya, munasabah. Kita berikan kepada Sristi 2 bintang. 2 bintang, okey. Namun Tahniah. Sristi, jawapan anda betul. Ini ada cadangan jawapan daripada cikgu juga. Okey, cadangan jawapan cikgu ialah murid yang terlibat dengan perbuatan plagiarisme ini akan dikenakan tindakan tata tertib. Sama pula jawapannya. Dan nama baiknya dalam kalangan murid di sekolah juga akan terjejas. Maksudnya, walaupun kita nampak kemas, berpakaian kemas, tetapi suka meniru, orang tidak akan memberikan respect kepada kita. Betul? Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Boleh cikgu, silakan. Okey. Soalan seterusnya ini, sila angkat tangan. Siapakah ingin menjawab soalan ini? Wah, berebut cikgu. Berebut pula. Kalau macam tu, kita berikan peluang kepada Chia. Boleh? Ya, okey. Boleh Chia? Sedia? Boleh cikgu. Okey Chia, yang sentiasa tersenyum. Ini soalannya Chia. Kongsikan perasaan anda apabila dapat mengamalkan integriti dalam kehidupan seharian. Maknanya, Chia, boleh kongsikan perasaan Chia sekiranya dapat mengamalkan integriti dalam kehidupan seharian Chia. Silakan. Saya berasa Okey, Chia. Maksudnya, Chia ingin kata mungkin berasa apa? Berasa gembira mungkin? Ya. Mungkin atau sebaliknya. Silakan Chia. Saya berasa gembira dan bersyukur kerana dapat mengamalkan nilai-nilai moral yang menjadi contoh kepada orang lain. Okey, jawapannya sangat baik. Saya terima kerana dia ingin menjadi dirinya contoh kepada orang lain kerana mengamalkan nilai-nilai moral. Maksudnya 18 nilai universal ni Chia amalkannya dalam kehidupan seharian. Maka kita berikan Chia 2 bintang. 2 bintang. Baik, tahniah Chia. Jadi bagaimana jawapan dari cikgu?
penuh integriti sebenarnya Luqman, anda telah tidak berintegriti. Ya. Itu Shakti Will. Okey, tersilap cikgu. Sila berikan kepada Maafkan Cia. saya ya kawan-kawan. Okay. Sebenarnya Abang Luqman saja uji saya sama ada saya nampak atau tidak apa yang berlaku. Okey, cikgu, bagaimana ulasan jawapan Cia tadi? Okey. Jawapan Cia, ini cadangan jawapan cikgu ya, cadangan jawapan cikgu. Perasaan saya apabila dapat mengamalkan integriti dalam kehidupan seharian ialah berasa gembira. Ini kerana saya terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama atau kepercayaan dan juga dapat mematuhi peraturan dan undang-undang dalam setiap tindakan. Maka setelah kita mendengar jawapan mereka tentang implikasi sekiranya tidak berintegriti, mereka juga telah berkongsi perasaan. Saya berharap murid-murid yang berada dalam talian telah pun dapat memahami apa yang ingin saya sampaikan pada mereka, dan kepada murid-murid yang berada di rumah juga saya harap telah pun mendapat apa yang ingin cikgu sampaikan pada bahagian ini. Maka ingin cikgu tekankan di sini bahawa implikasi sekiranya kita tidak mempunyai integriti diri dalam hidup kita, maka yang pertama akan menjejaskan imej diri kita, imej keluarga, imej negara, imej bangsa dan juga imej keseluruhannya dalam kehidupan seharian. Maka ingat, sekiranya kita tidak mengamalkan integriti, kehidupan kita juga tidak akan gembira. Sekiranya kita mengamalkan integriti, kehidupan kita akan lebih tenang dan sentiasa bersyukur. Demikian. Ya, betul. Okey cikgu, sekarang kita nak berehat seketika, boleh ya? Boleh, Luqman. Baik, teruskan bersama dengan kami, jangan ke mana-mana dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Okey, baik. Seorang yang berintegriti akan menjadinya orang yang lebih hebat, lebih baik dan pastinya akan dipercayai oleh kebanyakan orang. Jadi cikgu, untuk segmen ini kita nak tahu apakah pengajaran refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Luqman, terima kasih. Saya rasa daripada mula bersama dengan cikgu, mula-mula tadi dan sekarang kita seumpama dah berada di penghujung pembelajaran. Ya. Tetapi apakah yang mereka perolehi? Cikgu ingin tahu juga. Kita kena melihat kepada murid-murid yang berada dalam talian dengan kita pada hari ini untuk melihat refleksi pembelajaran, bagaimanakah mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian pada hari ini. Ya. Boleh ni, boleh Luqman? Boleh cikgu? Okey. Untuk soalan ataupun ingin cikgu tanyakan, boleh tak berkongsi apakah yang anda perolehi pada hari ini sebenarnya yang boleh anda amalkan dalam kehidupan seharian anda seterusnya? Sila angkat tangan, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, di sini ada 4 orang yang mengangkat tangan. Saya memilih Nivigan dahulu untuk memberikan perkongsian. Nivigan, dalam bahagian ini, Nivigan mestilah berkongsi dengan cikgu apa yang Nivigan dapat pada hari ini yang boleh Nivigan aplikasikan dalam kehidupan seharian Nivigan. Silakan. Saya dapat sebagai seorang pengawas sekolah, saya mesti melakukan tugasan saya dengan berintegriti. Saya tak boleh tengok kawan atau tengok rakan baik. Saya mesti berintegriti dalam tugas saya dan tidak boleh menipu. Betul ke cikgu jawapannya? Boleh teruskan lagi ni Wigan? Ada sambungan? Selain daripada kawan sebagai seorang pengawas, apa lagi yang boleh anda praktikkan dalam kehidupan anda yang menunjukkan anda berintegriti? Teruskan. Sebagai seorang pengawas, saya juga perlu menjadi contoh kepada murid-murid biasa. Oleh itu, mereka boleh mencontohi dan juga mengikut amalan baik dan integriti saya. Nivigan, sebagai seorang pengawas, apakah perkara pertama yang anda rasa anda telah laksanakan dengan penuh integriti selama anda menjadi seorang pengawas? Boleh kongsikan kepada cikgu? Di kantin, di kelas, saya pasti saya menepati masa setiap kali. Menepati masa, cikgu. Okay. Jawapan Nivigan tadi, dia kata apa yang dia belajar tadi, sebagai seorang pengawas, dia mesti praktikan dalam tugasannya sebagai seorang pengawas. Seterusnya, dia ingin menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain, bagus. Yeah. Kemudian, dia menempati masa. Itu semua adalah integriti. Maka Nivigan juga berjaya mendapat 2 bintang. 2 bintang. Okey, tahniah kepada kawan kita.
Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya, siapa yang ingin berkongsi pembelajaran kita pada hari ini lagi? Siapa yang sila angkat tangan? Okey, nampaknya saya memilih Satiwil. Kerana dia antara orang yang paling lambat mengangkat tangan. Memberikan ruang. Okey, silakan Satiwil berkongsikan apakah yang telah Satiwil perolehi pada hari ini, sepanjang pembelajaran pada hari ini yang boleh Satiwil aplikasikan dalam kehidupan seharian Satiwil sebagai seorang warga negara, sebagai seorang murid, sebagai seorang anak. Silakan. Baik, saya terima kasih. Sebagai seorang manusia, teruskan. apa-apa jawatan yang diberikan kepada saya, perlulah saya lakukannya dengan amanah dan berdisiplin. Perlu melakukannya dengan amalan dan berdisiplin. Bagaimana pula selepas Satiwil keluar daripada kawasan sekolah, Satiwil nak mengamalkan integriti di luar kawasan sekolah? Sila kongsikan. Sebagai seorang warga negara, saya haruslah melakukan tidak melakukan barang perkara yang boleh menjejaskan imej negara. Okey. Betul ke cikgu? Bagus. Di dalam kawasan sekolah, dia menyatakan bahawa apabila dia diberikan jawatan, dia akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Kemudian berada di rumah, dia ingin menjaga imej negara. Yeah. Seorang warga negara yang bagus. Betul. Maka kita berikan Satiwil 2 bintang. 2 bintang juga. Okey, tahniah kepada kawan kita. Baik cikgu, seterusnya, berdasarkan kepada carta ganjaran Luqman, rasanya mereka semua telah mendapat sama rata ya. Betul, 4 bintang cikgu. Ya, bagus, 4 Okey, bintang. tepukan untuk diri sendiri. Kerana berjaya. Sila angkat emoji gembira kepada cikgu. Ya. Menunjukkan anda semua telah melaksanakan tugas dengan penuh integriti dan belajar dengan penuh integriti. Namun, ingin cikgu kongsikan sebenarnya pembelajaran pada hari ini ingin cikgu nyatakan bahawa integriti individu akan melahirkan warga negara, murid, individu, anak yang mempunyai kepribadian mulia. Seterusnya, integriti memupuk dan membina jati diri seseorang individu yang sentiasa menjaga nama baik diri, keluarga dan negara. Seterusnya, cikgu ingin nyatakan bahawa setiap individu yang berintegriti akan melaksanakan sesuatu tugasan yang diamanahkan dengan mengutamakan kualiti dan meningkatkan produktiviti. Sebagai seorang pekerja swasta ataupun penjawat awam, apabila adanya integriti, kita akan berusaha meningkatkan produktiviti dengan berkualiti. Seterusnya, keamanan dan perpaduan antara kaum juga akan terpelihara apabila setiap individu mengamalkan integriti dalam pergaulan dengan kaum lain. Seterusnya adalah berkaitan dengan setiap individu yang berintegriti akan menjauhi diri daripada memberi dan menerima rasuah. Dia akan menjadi orang yang anti rasuah. Yang seterusnya, individu yang berintegriti akan menjadikan sesebuah negara disegani dan dicontohi oleh negara lain. Maka di sini ingin cikgu jelaskan kepada anda semua. Okey? Sebenarnya Luqman dan murid-murid yang berada dalam talian, juga murid-murid yang berada di rumah, apa yang cikgu harapkan melalui tajuk integriti individu, juangkanlah sesuatu itu untuk menjadi orang yang bersama-sama, susah senang bersama-sama, tanpa melihat perbezaan yang ada pada orang lain. Kita perlulah bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita perlu mengekalkan keamanan dan keharmonian yang berada dalam negara kita. Walaupun kita adalah masyarakat yang berbilang kaum, masyarakat yang majmuk, kita mampu mewujudkan sebuah negara yang aman dan harmoni apabila setiap orang memegang teguh kepada integriti individu. Kerana amalan dan kepercayaan agama itu bergerak seiring dengan integriti individu. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Hawari. Dan bagaimana cikgu menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Bagi saya, prestasi mereka pada hari ini dah sangat cemerlang. Sangat cemerlang. Okey, tepukan untuk diri sendiri semua. Okey, baik. Jadi, di manakah murid-murid kita cikgu boleh dapatkan bahan rujukan pembelajaran? Okey, murid-murid yang berada bersama dengan cikgu dalam talian, juga yang sudi mendengar mengikuti pembelajaran di rumah, pastikan anda mendapat semua perkara ini di Pelantar Delima KPM.
Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Ahmad Hawari dari SMK Metodis Sungai Siput U Perak dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Aida dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merebok Kedah, juga kepada murid-murid dalam talian dan menonton dari rumah. Jadi jom kita tutup segmen ini dengan syair dari Cikgu Hawari. Silakan Cikgu. Terimalah dari saya Integriti Terpatri, nukilan Katak Teruna 2022. Hidup bahagia berintegriti, kata dan janji jangan mungkiri, segala amanah yang diberi jujur dan ikhlas jangan khianati, bersihkan jiwa jangan cemari, barulah hidup Tuhan berkati, amalan rasuah kita jauhi, negara bersih akan disegani.